Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik baru di dalam matematik tingkatan 5 KSSM, iaitu bab yang ketiga, matematik pengguna, di bawah tajuk insurance. Ini tajuk baru untuk matematik. Untuk bab ini, untuk hari ini kita akan belajar standard pembelajarannya, iaitu untuk menjelaskan maksud risiko. Apa maksud risiko? Kemudian kepentingan perlindungan insurans. Seterusnya mengenal pasti jenis-jenis insurans hayat dan am bagi melindungi pelbagai risiko. Kalau tengok buku teks KSM Matematik Tingkatan 5 di muka surat 74. Risiko, apa dia risiko? Kemudian insurans hayat, AMS, insurans motor, kelompok, apa dia insurans? Kelompok. Alright. Yang ni saya dah buat nota. Tengok. Yang pertama, kita kena tahu apa maksud dia, maksud risiko. Kita tengok. Apa maksud risiko? Risiko adalah kemungkinan. Kemungkinan ni kebangkalian ni. Kemungkinan, apakah kemungkinan? Kemungkinan, risiko adalah kemungkinan berlaku musibah yang tidak dapat dielakkan. So risiko adalah kemungkinan berlaku musibah yang tak dapat dielakkan. Contohnya kalau kita ambil situasi di sekolah. Contohnya pelajar A mungkin di kemungkinan musibah yang berlaku, contohnya risiko, antara risikonya adalah kemalangan perjalanan ke sekolah. Pelajar A nak ke sekolah, contohnya berlaku sebarang kemalangan. Contoh itu dipanggil risiko. Contoh risiko. Kemudian kecederaan pelajar B semasa perlawanan, contohnya bola sepak, bola tampar, rugby dan sebagainya. Seterusnya risiko lain, mungkin pelajar C terjatuh tangga, kemungkinan terjatuh tangga dari kelas nak ke perpustakaan. Itu contoh-contoh risiko. Seterusnya, semua ini kita perlukan insurans. Insurans iaitu apa dia? Perlindungan keuangan jika kejadian yang tidak dapat diingini seperti contoh ni berlaku. So perlindungan keuangan jika kejadian tidak diingini seperti contoh tadi berlaku. Soalnya kita kena pasti apa dia insurans. Insurans adalah, apa maksud insurans? Memindahkan. Memindahkan. Insurans adalah memindahkan apa? Memindahkan risiko. So insurans adalah memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi. Itu maksud insurans, iaitu memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi. Sebelum kita teruskan mengenai insurans, kita kena tahu apa dia prinsip indemnity. Apakah prinsip indemnity? Apa maksud dia indemnity? Memulihkan kedudukan keuangan pemegang polisi sebelum berlaku kerugian. Sebelum berlaku kerugian. Maksud dia indemnity, syarat dia dia tiada keuntungan, cuma syarikat polisi akan bayar kerugian yang ditanggung oleh pemegang polisi. Jadi jadi ia juga adalah bertujuan untuk mengurangkan beban keuangan. Seterusnya, apa yang kita tahu tentang insurans hayat. Insurans hayat adalah menjamin pembayaran manfaat keuangan kepada pemegang polisi jika berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan. So hayat lebih kepada diri sendiri lah insurankan, berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan. Insurans hayat dia ada 3, iaitu contohnya kalau pemegang insurans
meninggal ataupun berlaku kes kematian, iaitu waris akan mendapat manfaatnya. Yang kedua, jika pemegang polisi mengalami penyakit kritikal. Okey. Jadi bila pemegang polisi mengalami penyakit kritikal, penyakit kritikal, alright, so pemegang polisi akan dapat manfaatnya. Terdapat separuh insurans ada sebut 36 penyakit kritikal, separuh polisi ada sebut 38 penyakit kritikal. Contoh penyakit kritikal adalah seperti stroke, koma, kemudian penyakit lumpuh, kemudian hilang pendengaran, hilang suara, hilang penglihatan, kanser, kebakaran yang parah, kegagalan ginjal, H1N1, pembedahan otak, AIDS, penyakit kronik, dan sebagainya. Boleh rujuklah meningitis bakteria dan sebagainya lah. Kanser, stroke, itu adalah contoh-contoh penyakit kritikal. Ada 36 penyakit kritikal. Boleh google lah nanti. Ataupun separuh insurans dah di-upgrade, dia ada 38 penyakit kritikal. Jadi kalau pemegang polisi mengalami salah satu penyakit kritikal, so pemegang polisi akan dapat manfaatnya. Yang ketiga, jika pemegang polisi hilang upaya, so dia akan dapat manfaatnya. So insurans hayat ada 3, iaitu kematian, iaitu waris dapat manfaat. Maksudnya menjamin pembayaran manfaat, mendapat manfaat. Kemudian pemegang polisi mendapat penyakit kritikal 36 atau 38 tadi. Soalnya pemegang polisi hilang upaya. Seterusnya kita pergi pada insurans am. Apa dia insurans am? Insurans am adalah perlindungan kerugian atau kerosakan harta benda. Lebih kepada harta benda. Ada 5 insurans am, iaitu yang pertama insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Kita tengok satu persatu. Insurans motor. Insurans motor ini lebih kepada kenderaan berenjin. Kenderaan berenjin. Kita kena tahu sebelum tu apa dia pihak pertama. Pihak pertama adalah pemegang polisi yang beli insurans. Pihak kedua adalah syarikat insurans. Pihak ketiga adalah individu yang terlibat dengan kemalangan disebabkan oleh pemandu ataupun pemegang polisi. Itu orang yang kena langgar. Seterusnya kita tahu kita kena tahu polisi komprehensif. Apa maksud komprehensif? Komprehensif bermaksud perlindungan yang menyeluruh. Alright. Seterusnya kita tengok insurans kebakaran. Insurans kebakaran ni apa? Insurans kebakaran adalah perlindungan. Insurans adalah perlindungan kebakaran. Kebakaran, kilat, letupan. Pada kediaman atau bangunan perniagaan. Itu asas bagi insurans kebakaran. Pampasan akan dibayar ikut jumlah yang diinsurankan untuk pulih kedudukan kewangan pemegang polisi. Ada tambahan kepada insurans kebakaran. Contohnya seperti ini kena tambah lah. Seperti taufan, banjir, rusuhan. Ini maksud dia kena tambah premium. Kalau kita ambil asas, dia hanya cover yang 3 ni tadi, iaitu kebakaran, kilat, letupan. Kalau banjir, rusuhan, taufan, kena ambil insurans tambahan. Contohnya berlaku banjir di Kota Tinggi Johor baru ni, beberapa tahun lepas. Kalau dia tak ambil tambahan, so polisi tersebut tak bayar manfaatnya. Seterusnya yang ketiga, kita tengok insurans perubatan ataupun kesihatan. Ini yang ketiga. Dia lebih kepada kemerosotan kesihatan. Kesihatan merosot. Ada beberapa perkara yang boleh mendapat manfaat daripada insurans perubatan ataupun kesihatan ini. Contohnya insurans hospital dan pembedahan. Maksudnya kalau kes insurans sekarang ni kena bermalam lah. Bila dah bermalam, pemegang polisi tersebut bermalam, dia dapatlah kemudahan perubatan. Alright. Seterusnya contohnya macam pembedahan,
okey, kemudian ubat-ubatan, okey, segala yang melibatkan kos semasa pembedahan ataupun mendapat rawatan tersebut. Okey, seterusnya insurans perubatan dan kesihatan ini juga termasuklah insurans penyakit kritikal. Contohnya pemegang polisi tersebut ada penyakit, okey, penyakit kritikal. Pemegang polisi tersebut okey, mendapat penyakit kritikal. Contohnya mendapat rawatan, so bolehlah dapat manfaat daripada insurans perubatan tersebut. Okey, yang ketiga adalah insurans pendapatan akibat hilang upaya. Contohnya kalau seseorang yang mengambil polisi perubatan tersebut hilang upaya. Okey, hilang upaya, disahkan hilang upaya, so dapatlah pendapatan, contohnya bulanan. Okey, syarikat insurans akan membayar. Seterusnya adalah insurans pendapatan hospital. Okey, contohnya bergantung kepada polisi yang seseorang itu ambil. Ada yang bayar 50 sehari, okey. Ada yang bayar 100, 150, okey, bergantung kepada nilai yang pemegang polisi tersebut carum masuk. Okey. Seterusnya yang keempat adalah insurans kemalangan diri. Apa maksud insurans kemalangan diri ini? Iaitu insurans yang mengalami pemegang polisi yang mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia punca dari kemalangan. Okey, ayat dia adalah punca dari kemalangan. Okey, contohnya seorang pemegang polisi seorang pemegang polisi A, dalam perjalanan tiba-tiba terlibat dengan satu kemalangan yang tak dapat dielakkan. Tiba-tiba pemegang polisi tersebut hilang anggota badan. So dapatlah insurans, dapatlah pampasan. Seterusnya insurans perjalanan. Apa dia insurans perjalanan? Insurans perjalanan adalah kerugian dalam perjalanan, dalam perjalanan, iaitu darat, udara dan laut. Darat contohnya bas, kereta api, kenderaan dan biasa. Satu lagi udara, kapal terbang, helikopter. Laut adalah kapal laut. Kerugian dalam perjalanan sama ada darat, udara atau laut. Seperti kematian, kecacatan kekal, hilang bagasi, mungkin di tengah melancong bagasi hilang, pasport, hilang pasport dan duit, ataupun segala belanja perubatan dan lain-lain, sepanjang perjalanan. Contohnya daripada Seremban nak ke mana? Seremban nak ke dari perjalanan Seremban nak ke negara China contohnya kan, ke Beijing. Dalam perjalanan tersebut pemegang polisi tersebut sakit contohnya, so kena masuk hospital. So di sini adalah belanja perubatan, segala ward ditanggung. Contohnya katakan bagasi hilang di airport, so boleh tuntut insurans perjalanan. Contohnya pasport atau duit ni hilang sepanjang perjalanan tersebut, mungkin naik kapal terbang atau kapal laut, so boleh dapatlah claim insurans perjalanan. Yang seterusnya adalah insurans kelompok. Insurans kelompok ada dua, iaitu insurans kelompok kepada organisasi dan insurans kelompok kepada murid. Tengok insurans kelompok kepada organisasi dulu. Kepada organisasi ini lebih kepada pekerja organisasi. Maksud dia apa? Insurans kelompok kepada organisasi adalah perlindungan keuangan seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan. Yang ini polisi dan had perlindungan yang tertentu. Contohnya syarikat A, dia masuk insurans kelompok bagi organisasi pekerja tersebut. Katakan pekerja je hilang upaya semasa sepanjang tempoh perkhidmatan, dapatlah insurans. Ataupun dimasukkan ke hospital disebabkan beberapa penyakit bermalam, so dapatlah manfaat insurans manfaat hospital, itu dapatlah pampasan. Alright, dapatlah manfaat tersebut. Bergantung kepada polisi dan had perlindungan tertentu, iaitu bergantung kepada syarikat masukkan berapa. Yang kedua adalah insurans berkelompok terhadap murid. Apa yang dimaksudkan terhadap murid? Perlindungan keuangan seperti kematian,
lumpuh, kecacatan dan allowance kerusi roda. Ini pun bergantung kepada polisi dahat perlindungan tertentu. Contohnya, pelajar A, semasa pelajar A contohnya terlibat dengan satu kejadian, contohnya mengakibatkan dia lumpuh, contoh aksiden. So adalah polisi insurans kelompok bagi murid tersebut. Contohnya ada mengalami kecacatan akibat daripada lari, contohnya tiba-tiba tangan patah main rugby, contohnya. So dapatlah perlindungan kewangan untuk insurans kelompok bagi murid. Untuk makluman, di Kementerian Pelajaran Malaysia telah laksanakan takaful pelajar sekolah Malaysia, iaitu TPSM. Setiap pelajar dah dicarum. Dicarum. Nilai dia mungkin dalam bayar RM10 macam tu, boleh cover dalam RM10,000. Ada limit dia. Seterusnya kita tengok kesimpulannya apa matlamat tujuan utama untuk kita dapatkan insurans tersebut, insurans ini. Ada 4 matlamat tujuan insurans. Yang pertama, tujuan insurans adalah sebagai bantuan keuangan kepada keluarga jika hilang upaya hadapi penyakit kritikal, ada 36 penyakit kritikal, ataupun murid tersebut meninggal dunia. So dapatlah bantuan keuangan kepada keluarga. Alright, seterusnya matlamat tujuan insurans adalah untuk mengurus perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen jika tidak mampu bekerja. Yang ketiga adalah sebagai bayaran perbelanjaan peruntukan perubatan yang tinggi. Contohnya kalau dimasukkan ke hospital, contoh perlukan pembedahan melibatkan RM100,000. Itulah gunanya insurans. Yang keempat adalah sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Contohnya kalau terlibat dengan aksiden, itu insurans kenderaan. Kalau insurans apa lagi? Insurans contohnya perjalanan. Semasa pergi melancong tiba-tiba bagasi hilang, dapatlah pampasan. Ataupun insurans kenderaan, bawa kereta tiba-tiba pihak B terlanggar kereta tersebut, so dapatlah pampasan, iaitu terhadap kerugian yang dialami. Alright, itu saja untuk kali ini. So kita boleh rujuk buku teks. Yang ni tadi saya ambil bahan semua daripada buku teks. Iaitu di muka surat 74 sampailah muka surat 79. Seterusnya awak boleh buat latihan. Latihkan diri 3.1 di muka surat 79 dan muka surat 82 soalan nombor 2. Sekian dahulu untuk sesi kita pada kali ini, iaitu menjelaskan maksud, risiko, kepentingan perlindungan insurans dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Alright, boleh? Seterusnya sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini, minta subscribe channel YouTube saya, iaitu Nizam Tahir. Minta subscribe, bantu subscribe. Sama-sama kita subscribe. Dan tekan loceng dan share lah kepada rakan-rakan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada pembelajaran yang sedikit ini. Tolong bantu subscribe dan tekan loceng supaya apabila saya upload lagi bahan-bahan yang lain, dia akan beri peringatan kepada anda. Boleh kongsi kepada rakan-rakan guru atau murid-murid yang lain. Terutamanya pelajar tingkatan 5 matematik KSSM. Saya doakan semoga anda semua berjaya, terutamanya dalam matematik, berjaya dengan cemerlang, insya-Allah. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.